Hmm. Mana sambung. Dari kerana inilah berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayati liujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala 'aqibata illa lil taqwa wa la hidayata illa lil muttaqina. Artinya, maka jika engkau kata apa bidayatul hidayah, maknanya bidayatul hidayah permulaan seseorang itu telah mendapat hidayat daripada Allah. Apabila disebutkan sebagai hidayat, iaitu petunjuk kepada Allah Ta'ala kepada setiap orang apabila dikehendakinya, tuan-tuan. Kita baca tahlil alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, tuan-tuan. Jadi ayat awal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala an dalam tafsirnya disebutkan, tuan-tuan, sebelum nak dapatkan hudan lil muttaqin. Apa ayat yang awalnya? Zalikal kitabu la raiba fihi. Demikianlah kitab, iaitu Al-Quranul Karim. Zalikal kitabu la raiba fihi, yang tidak syak dan ragu-ragu, tuan-tuan. Maknanya, bagi orang yang nak dapat hudan lil muttaqin, maknanya dia telah berpegang kepada la raiba fihi, maka tidak ada syak dalam hati dia yang apa ada dalam Al-Quran. Dia tidak menafikan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebabnya untuk nak menerima sebagai sifat hudan, pastinya lah dia tidak akan rasa syak dan ragu-ragu apa yang ada di dalam Al-Quran termaktub daripada Allah Ta'ala, dan dia tidak menafikan bahawa inilah sebenarnya daripada Allah. Jadi sekiranya, tuan-tuan, Imam Abdullah Al-Haddad menyatakan, kalaulah kita membacanya Al-Quranul Karim yang disebutkan hudan, bagaimanakah kita ini orang yang akan mendapat petunjuk? Pastinya, tuan-tuan, apabila kita berpegangnya dengan Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu adalah nurun, cahaya. Bila nak cahaya, tuan-tuan, maka Imam Abdullah Haddad kata, kalaulah Al-Quran itu cahaya menjadi petunjuk kepada seseorang, apabila dia membacanya, pastinya cahaya itu masuk dalam hati dia. Itu wajib. Kalau dalam kitab Imam Nawawi, kitab At-Tibyan, dia menyatakan tidak dipertikaikan sama ada orang yang memahami Al-Quran ataupun tidak dengan maknanya. Jadi bila kita baca Al-Quran, tuan-tuan, wajib cahaya itu masuk dalam hati kita. Barulah disebutkan orang yang hudan lil muttaqin. Jadi apabila orang yang tidak datang dalam hatinya keraguan dan syak kepada Al-Quran, makna menerima Al-Quran itu dengan sepenuh dadanya yang terbuka, memang kena terima segala hakikat Al-Quran sekalipun, dia tidak menafikan dan menolakkan apa yang ada dalam Quran itu, barulah Allah Ta'ala kata hudan lil muttaqin, tunjuk pada orang yang bertakwa sahaja. Yang keduanya, apabila diberinya hudan, maka berkawanlah dia dengan muttaqin, kawan dia. Tuan-tuan, orang yang dapat petunjuk pasti dia dapat sifat takwa. Maka Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, tuan-tuan, disebutkan apabila ditanya satu orang, tanya Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, apakah yang maknanya takwa? Setiap kali sembahyang Jumaat, usikum
wa iyaya bitaqwallah. Allah tuan-tuan. Hari-hari kita diwasiatkan supaya bertakwa. Kena ambil faham bagi reti elok-eloklah tuan-tuan. Bukan takwa dalam masjid, tapi takwa juga dalam luar masjid. Maknanya Imam Haddad kata, kalau kamu takwa dalam masjid, luar kamu takwa, maka kamu tidak ambil benda yang haram. Maknanya kalau kamu duduk dalam masjid, kamu dengar orang baca khutbah, siapa pun, mana-mana pihak sekali pun dia dengar orang baca khutbah, kalau duduk dalam masjid dia kata, ya Allah, aku nak jadi orang takwa. Tapi bila keluar, jangan buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Ini menyalahi hukum Allah Ta'ala, seperti mana Imam Haddad sebut, orang yang berpura-pura di dalam agama Islam disebutkan sebagai al-munafiqin. Ya tuan-tuan, ada ayat apa? Al-munafiqin, munafik. Na'udzubillah, jauhkan kita daripada tu. Sayyidina Ali kata, apa makna takwa? Makna takwa ini adalah orang yang melihat keburukannya dia ni lebih buruk pada orang. Ya, macam tu tuan-tuan. Kita tengok ni kita buruk pada orang, bukan kita ni, aku ni yang paling elok. Subhanallah. Sebab itulah para ulama ahli sufi tuan-tuan melihatkan diri itu lebih buruk pada orang. Kalau kita melihatkan diri kita lebih baik pada orang, nescaya kita lebih buruk pada orang. Ini hakikat maknanya. Dia tu. Tidak tuan-tuan. Tak mana sangat, baru saja. Ini dia tuan-tuan. Subhanallah. Asyiknya kita, sedapnya kita, lazatnya kita berkata-kata, sedangkan kita itu lebih teruk pada orang. Jadi bukan mudah untuk mendapat sifat takwa yang dipesankan oleh Tok Khatib setiap hari Jumaat. Besok tu lah. No? Ya. Maka ketahui olehmu bahawasanya bidayatul hidayah itu zahirnya takwa, dan nihayatul hidayah, akhir mendapat hidayat itu batinun taqwa. Maknanya tuan-tuan, setengah para ulama sufi menyatakan zahirut taqwa, orang yang mula-mula nak menyelam diri dia supaya ada sifat-sifat yang buruk itu dihilangkan daripada dirinya. Itu disebutkan sebagai zahirut taqwa. Baru fikir macam mana aku ni nak buang sifat yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Sifat apa tuan-tuan? Sifat yang paling besar sekali tuan-tuan, yang tidak menjadi suatu keraguan terhadap diri kita sendiri, yang mana sifat ni ada dalam badan kita tuan-tuan. Kita tidak boleh nak menafikan. Di antara sifat-sifat mazmumah, inilah yang dipanggilkan zahir taqwa, yang perjalanan pertamanya 4 sifat yang paling besar sekali. Sama ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, sama ada dalam kitab Qutul Qulub, sama ada dalam kitab Imam Abdullah Al-Haddad, sama ada dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq. Dia kata antara 10 sifat ni lah paling besar sekali. Apa yang pertama? Ya tuan-tuan, yang pertamanya disebutkan al-hasad. Al-hasad ini sifat yang besar tuan-tuan. Yang keduanya sifat at-takabbur. Yang ketiganya sifatnya riya. Yang keempatnya sifatnya ujub. Tuan-tuan, bilanya ada 4 perkara ini, pertama hasad, riya dan ujub. Bila ada sifat riya, hasad, dengki dekat orang, aku boleh orang lain tak boleh, ujub, seronok sendiri bila buat amalan, keluar 3 ni, dia beranak satu sifat yang besar tuan-tuan. Dapat 3 sifat ni, dia beranak satu sifat yang paling besar, nama dia at-takabbur. Lingkup ke semuanya. At-takabbur, membesarkan dirinya di hadapan Tuhan, seolah-olah dialah itu yang lebih hebat sekali. Jadi bila kita ada sifat riya, sifatnya ujub, sifatnya hasad, keluar 3 ni beranak, dia jadi apa? Dia jadinya at-takabbur, ala aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Jadi sifat-sifat ni lah tuan-tuan yang kita selalu renung, perhati, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Renung, pandang diri balik, ya Allah, aku ni banyak hasad dekat orang. Ya Allah, aku ni banyak riak, tuan-tuan. Pandang diri balik. Ya Allah, aku ni banyak ujub, ya Allah. Aku ni banyak takabur. Apakah yang ada dekat diri aku ni tak seka mana pun. Jadi tuan-tuan, kita tidak ada lakonan di dalam melakukan amal ibadat kepada Allah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Dalam amal ibadat tak boleh berlakon. Sama ada berpangkat ataupun tidak berpangkat, berkedudukan ataupun tidak. Kita tidak sikit pun terdetik dalam hati kita ni nak berlakon dalam kedudukan. Tak boleh tuan-tuan. Seperti mana berlaku kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang mana duduk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sembahyang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bersorban, berjubah dan sebagainya, tetapi itulah ketua munafikin. Yang mana Nabi tahu dia inilah orang munafik. Munafik ni apa dia tuan-tuan? Mulut mengakuinya Islam, tetapi hatinya menolak agama Islam sepenuhnya. Mana mersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sifat-sifat tuan-tuan yang dikatakan sifat munafik, yang disebabkan terkeluarnya, terpancarnya daripada sifat apa? Sifat takabur, besar diri. Jadi kalau kita nak memperbahaskan sifat takabur yang disebutkan oleh Imam Ghazali, panjang lebar tuan-tuan. Tetapi inilah kita membaca kitab tasawuf untuk apa? Untuk menyucikan hati kita daripada karat-karat sifat-sifat yang terkeji. Dan tiada dapat syurga melainkan dengan takut kepada Allah Ta'ala. Ini syarat untuk masuk kepada syurga. Maksud dia, orang yang takwa kepada Allah Ta'ala senyap akan masuk dalam syurga. Selain daripada itu tidak akan masuk syurga, melainkan dia dibasuh dalam neraka, diolak, dialik, baru masuk dalam syurga. Dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Imam Ghazali sebut, orang yang dapat petunjuk hanya orang yang takut akan Allah Ta'ala. Seperti mana Imam Abdullah Haddad menyatakan, kalaulah kamu telah pegang suatu benda yang haram, maka kamu tinggalkan. Itu kita peringkat yang bawahan awam tuan-tuan. Kalau kepada orang ahli syufi tuan-tuan, dia pegang benda yang syubhat, dia tinggalkan. Oh Allah tuan-tuan, benda yang syubhat masuk dalam perut kita, perasan berapa banyak dah. Kalau kecil-kecil dulu duduk curi pelam orang. Nampak pelam makan, nampak tuan cabut lari, kan kita kata lah. Tengok buah tan khabar, nampak tuan cabut lari. Tu kira syubhat lah tu. Memang tuan dia bagi, yang masalah dia tuan pun kedekut. Buah merah tak ambil. Hak budak-budak ni dia, tuan ni tak ambil buah pelam, buah tan merah menyala ni. Hambih tak ambil. Sampai tak suruh ambil langsung. Sampai tak suruh ambil langsung. Jadi itulah tuan-tuan. Apabila kita makan benda yang syubhat, maka lahirlah sifat-sifat yang buruk. Dan yang akan lahirnya sifat yang buruk ni sekali tuan-tuan, lahirnya segala sifat mazmumah sama ada takabur yang sebaliknya, apabila seseorang itu makan banyak, iaitu makan daging banyak. Kita kurang makan daging tuan-tuan. Banyak makan daging, dia akan menyebabkan sifat yang buruk, dia akan terpancar keluar daripada hati kita. Daging memanglah sedap, daging kambing ke, daging lembu ke tuan-tuan. Jadi bila kita kurangkan makan yang benda itu, maka dia melemahkan hawa nafsu kita. Bila dia lemah hawa nafsu kita, maka Imam Abdullah Haddad kata, barulah kita mudah untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kurang daging macam mana? Musim kenduri nak main lah. Musim kenduri nak main. Ni bulan Syakban, cuti sekolah. Orang nak kenduri pula dah. Makan lah, sikit-sikit. Saya tak boleh ustaz. Pergi tengok sekali lagi dia sedia gebok lapar tu tak tahan tak apalah tuan-tuan, makan. Tetapi nak abang di sini, kalau kita makan banyak daging, maka hati amarah kita, darah kita akan jadi panas. Bila panas banyak tuan-tuan, kita akan malas amal ibadat. Sebab itulah para ulama sufi tuan-tuan,
maka jauhkan diri mereka daripada makan daging yang banyak. Makan boleh, bukan berkilo, memanglah sedap lazat di lidah tuan-tuan. Jadi Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, makanlah daging 2 minggu sekali. 2 minggu makan sekali daging. Daging lembu ke. Kambing mai tak boleh beli. Lembu pun lebih kurang. Sebab apa? Sebab banyak itu menyebabkan darah kita panas. Bila panas tuan-tuan, kita malas untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan sesungguhnya taqwa dan hidayat itu iaitu ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Bila kita melakukan amal ibadat, tandanya kita ini hampir kepada yang bertakwa. Kalau disebutkan hakikat takwa, orang yang meninggalkan segala perkara-perkara dunia. Contohnya siapa orang yang hakikatnya takwa tuan-tuan? Kita kata Imam Ghazali rahimahullah radhiyallahu ta'ala an. Imam Ghazali yang mengarang kitab apa tuan-tuan? Kitab Ihya Ulumuddin. Orang betul-betul hakikat takwa. Yang tak mau langsung hal ahwal dunia yang menyebabkan rosaknya dirinya, hatinya depan Allah. Jadi disebut, diriwayatkan Imam Ghazali rahimahullah tuan-tuan, kalau sembahyangnya tuan-tuan, sembahyang sunatnya hampir 300-400 rakaat. Ini orang hakikat takwa dipanggil. Kalau makan 7 hari sekali, baru makan sekali. 7 hari baru makan sekali. Dan ada dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq, disebutkan oleh Imam Sya'rani, ada seorang para wali 40 hari sekali makan. 40 hari baru sekali makan tuan-tuan. Lepas subuh rehat pukul 10. Lohok makan tengah hari. Petang makan petang, kopi teh. Lepas isyak, jom nasi kandang tengah malam. 6 kali sehari makan. Kalau kira hisap lah tuan-tuan. Lepas tu nak takwa macam mana? Orang yang jauh, orang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala ni tuan-tuan daripada sifat takwa adalah disebut orang yang makan banyak benda-benda yang syubhat. Jadi tuan-tuan, kalau kita ini orang yang selalu pergi ke kedai makan, kurangkan sikit. Kurang duduk di tempat-tempat yang sedemikian boleh merosakkan boleh merosakkan akan amalan kita. Kurangkan ya tuan-tuan, kurangkan. Kalau dia biasa duduk kedai mana lama-lama, baru duduk pukul 8 lah, pukul 12 dah, cepatnya. Tengok tuan-tuan. Kalau kita duduk di kedai lah tuan-tuan, pagilah kalau tak ada kerja apa, contohnya lah, dan masuk kedai pukul 8, sembang. Ke sebelah dah. Allah, cepat sungguh. Cepat sungguh. Jadi tuan-tuan, tak sedang ke diri sungguh tuan-tuan. Waktu tu berjalan. Disebab apa? Disebabkan kita duduk tempat yang ramai, di tempat yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita duduk dengan ramai-ramai ni tuan-tuan, satu perkara yang agak rasa payah juga tuan-tuan kalau kita nak cakap agama. Betul tak? Nak sembang agama, buat sembahyang ke, hang macam mana hang duk buat sembahyang ke macam mana? Payah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita sembang macam tu, bagi kita kata seolahnya beragama ni tak layaklah sembang tempat-tempat yang kedai kopi kan, bincang tak payahlah. Sembanglah di masjid ke, di surau ke, di rumah bincang. Tak semestinya tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kalaunya ketika mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, satu ketika duduk tepi jalan. Duduk tepi jalan. Bila duduk tepi jalan, ada orang perempuan lalu. Orang perempuan lalu. Bila orang perempuan lalu tuan-tuan, pandanglah. Tak? Tengok. Ya. Kemudian bila nampak Rasulullah dan sahabat pun duduk tuan-tuan. Bila sampainya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat, apakah yang kamu buat? Maka sahabat ni cerita, wahai Rasulullah, aku menceritakan keuntungan perniagaan aku di hari ini. Niaga dapat banyak ni, 500, 600. Kau ni pula, wahai Rasulullah, aku menceritakan kerugian yang aku berniaga di hari ini.
Kau ni pula, ya cerita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat, mau tak kalau nak cerita, aku nak bagi kepada engkau kamu semua keuntungan. Nak bagi kaya contohnya, no. Sahabat kata, naklah ya Rasulullah, siapa tak mau? Ya. Apa dia Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kata, kamu banyaklah bertasbih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu hayyul yumit wa ala kulli syai'in qadir. Itu kekayaan. Hak tu kau ingatkan aku boleh dapat duit ke? Ya, itu kekayaan. Maknanya fikrah kehidupan Rasulullah daripada dunia masuknya akhirat dalam hati. Buang seketika dalam dunia. Jadi cukuplah bagi kita tuan-tuan, bila kita boleh mai rumah Allah Subhanahu wa taala, kita buang kita ingatkan kepada Allah dengan pasrah, dengan penyerahan diri kita kepada Allah. Buang sembang dunia seketika tuan-tuan. No, kalau nak kira sembang ni ialah tak habis masa. Sama ada taat zahir ataupun taat yang batin, dan menjauhkan akan maksiat yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Sama ada maksiat zahir ini adalah maksiat yang nampak dengan mata, iaitu melakukan suatu perkara yang dilarang Allah, mencuri, merompak, zalim dekat orang, ambil benda rasuah, makan riba. Itu maksiat yang nyata tuan-tuan, nampak dengan mata kepala. Dan menjauh akan maksiat yang ditegah, maksiat sama ada maksiat batin, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat yang batin. Maksiat yang batin yang paling besar sekali itu apa dia tuan-tuan? Adalah mensyirikkan Allah, asyirkun billah. Syirik kepada Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya antara dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa yang besar, yang paling besar sekali apa dia tuan-tuan? Asyirkun billah, syirik kepada Allah Ta'ala dalam amal ibadat ataupun dalam apa sekara pekerjaan muamalat kita. Syirik dengan Tuhan dalam amal ibadat, Imam Ghazali, Imam Abdullah Haddad sebut tuan-tuan, kita merasakan perasaan diri kita itu rasa hebat tuan-tuan. Jadi di dalam amal ibadat tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, tidak ada boleh mendatangkan perasaan kita ni rasa kebanggaan kita bila amal ibadat. Maksud dia kalau kita duduk di masjid, orang ramai pun serupa sembahyang, orang sikit pun serupa sembahyang. Sama ya tuan-tuan. No? Kalau duduk dalam masjid kita boleh baca Quran, duduk rumah pun kita boleh baca Quran. Sama ya. Jangan duduk masjid boleh baca, duduk rumah tak boleh baca. Tu dia tanda-tanda lah tu. No? Duduk di rumah ni tak boleh langsung. Mai bulan puasa subhanallah di masjid, tajwid berdengung lah. Ma'arik li sukun lah, mat ni. Jadi tuan-tuan, ulama dulu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni tuan-tuan menyembunyikan perbuatan amal ibadat. Menyembunyikan perbuatan amal ibadat, duduk di rumah baca, tak bagi nampak. Sebab itu adalah sir rahsia. Dan Imam Ghazali kata, boleh kamu membaca dengan niat bagi orang, boleh ikut cara kamu buat, tetapi dengan syarat tidak ada rasa sifat riak. Kita boleh baca Quran tapi tidak ada rasa. Sebab itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kami bila membaca Quran kami akan dibaca di rumah-rumah kami. Sahabat tuan-tuan duduk dengan Rasulullah, menghadap dengan Nabi, baca apa semua pun kalau dengan Rasulullah. Jadi duduk di rumah tuan-tuan berkali-kali khatam Quran. Payah tuan-tuan nak khatam Quran ni. Kalau kita duduk di rumah lah tuan-tuan, macam-macam lah, mungkin kemungkinan hujan. Jadi orang yang dah dapat sifat taqwa yang cantik, yang kasih kepada betul kepada Allah dan Rasul ni tuan-tuan, baca Quran itu satu kemanisan dan kelazatan menyebabkan khatam kepada khatam. Nawaitu wala elok lah. Rajabun, kan kita ni duduk dalam bulan Rajab no. Rajab pun 20 lebih lah. Nak habis lah bulan Syaban. Dalam hadis sebut Rajabun syahrullah, dalam hadis sebut. Jadi khusus di dalam amalan bulan Rajab tuan-tuan disebutkan dalam sebuah kitab Kanzus Sa'adah, disebut dalam kitab Kanzus Sa'adah,
Apakah amalan bulan Rajab? Dalam hadis sebut Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Jadi amalan bulan Rajab tuan-tuan, Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Ini amalan yang khusus tuan-tuan, yang disebutkan oleh para ulama yang terdahulu. Bulan Rajab ini apa? Rajabun syahrullah, bulan Allah. Bulan Allah mana ulama mentafsirkan bulan kita beristighfar. Jadi zikir dia tuan-tuan, selepas sembahyang subuh dan selepas sembahyang asar 70 kali. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli, ampun dosa aku, warhamni, beri rahmat ke atas aku, wa tub alayya, terima taubat aku. Ya, ini amalan bulan Rajab. Wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban bulan aku. Maka para ulama menafsirkan hadis ini adalah bulan apa? Yang dikatakan bulan Nabi, iaitu bulan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cantiklah tuan-tuan. Maknanya bila kita menyenggarakan diri kita dalam amal ibadat, bulan Rajab buat istighfar, ialah amalan lain pun boleh. Mana bersedia ni nak sambut bulan Ramadan, mai bulan Sya'ban, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang ke masjid, Syaidul Ayyam Yaumul Jum'ah, penghulu hari itu hari Jumaat. Maka bila tuan-tuan mai ke masjid tuan-tuan hari Jumaat, mai awal kalau tak mai awal apa sekalipun, kalau kita mai awal tuan-tuan duduk dalam masjid, kenapa? Kena banyak berselawat. Sebab itu apa? Bulan khusus. Itu hari yang khusus kita berselawat, iaitu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mai awal pun tak apa. Tapi mai awal jangan shortcut kot lain. Kalau masjid kampung tuan-tuan, dia ada pisang di luar. Mai awal pukul 12 sampai dah, tapi duduk di luar makan pisang tu, sembang. Kata orang tuan ni awal sungguh ni bersekat mai. Rupanya duduk kaki 5 masjid, duduk luar untuk makan pisang, makan. Habis makan baru masuk sembahyang. Tu imam mai. Oh, lambat imam mai baru masuk sembahyang. Bukan tak boleh tuan-tuan, tapi tak kurang cantik ya. Ialah bila kita mai awal tuan-tuan, kan dalam hadis Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, orang yang mai awal ni dapat badanah, pahala dia. Badanah ni maknanya cukup unta yang besar. Mai awal. Jadi kalau kita boleh mai awal, alhamdulillah. Sebab itulah tuan-tuan, para ulama yang terdahulu, mereka datang ke masjid awal tuan-tuan. Kadang-kadang kalau di sebelah Hadramaut lah tuan-tuan, pukul 11 ada ramai masjid ni duduk depan. Para ulama kan duduk depan. Pukul 10, pukul 11 merah masjid. Pukul 12 ada lampu merah duduk baca Quran. Hari Jumaat ni selalu kita baca suratul Kahfi. Hari Jumaat sunat kita baca surah Kahfi. Hari ni malam Jumaat, tengah malam ketika tahajud, dan hari Jumaat pagi tu kita baca apa? Suratul Kahfi. Ini amalan para ulama sufi yang terdahulu. Bacalah 3 kali. Kalau tak mampu baca sekali, ikutlah kemampuan kita. Jadi mai ke masjid awal ini tuan-tuan, setengah para ulama kata penentu seseorang di dalam seminggu apabila eloknya amalan dia di waktu malamnya dan hari Jumaatnya. Penentu kita tuan-tuan. Nak bagi seminggu ni elok tak elok ni, tunggu hari Jumaat. Ini kalam ulama al-Syufi dalam kitab tuan-tuan. Jadi kalau Jumaat pun mai ketika mana baca khutbah, maka kuranglah elok amalan dia dalam seminggu. Dengar khatib baca khutbah baru lari mai. Jadi kalau kita boleh mai lah, tak apalah pukul 1 ke. Jangan sampai kita mai tok khatib baca khutbah, malaikat dia tutup pintu rahmat dah tuan-tuan. Malaikat dia tutup pintu rahmat. Maksud dia dari segi kebajikan tu dah ditutupkan. Cuma kita tak nampak dengan mata tuan-tuan. Kita datanglah awal. Kalau bekerja tu lainlah tuan-tuan. Boleh mai awal, kita mai awal. Mai awal jangan singgah tang mana. Masuk mai sunat tahiyatul masjid, bukalah Quran, peganglah tasbih. Tak payah malu tuan-tuan. Nak malu dekat orang apa nak buat kebajikan. Hari Jumaat duduk senat kat tiang, peganglah tasbih. Baca Quran. Baca bila pelan-pelan pun. Itu amalan tuan-tuan hari Jumaat. Macam malam ni lah. Sama ada maksiat zahir ataupun batin,
seperti lagi akan hamba sebutkan dalam kitab ini insya-Allah taala. Dan ketahui olehmu wahai talib. Talib ini orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan niatlah tuan-tuan mati dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala bagikan syurga dekat kita. Doa ya Allah. Matilah aku ni dalam menuntut ilmu ya Allah. Sentiasa dalam menuntut ilmu. Mati dalam ilmu, mati menuntut ilmu tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat dah. Bukan ilmu tak bermanfaat. Syurga insya-Allah. Bahwasanya murad yang dikehendaki dengan taat yang zahir itu, iaitu seperti sembahyang, no? Taat zahir sembahyang, aqimus salah, dan puasa, dan naik haji, dan memberi zakat dan barang sebagainya. Maka di antara di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, di antara awal-awal yang akan disoal oleh Allah Ta'ala kepada satu orang hamba itu adalah as-salah, sembahyang. Dia tuan-tuan, pertama sekali akan disoal oleh Allah itulah tentang sembahyang kita. Macam mana tuan-tuan? Sembahyang ni lah tuan-tuan, seolah-olah disebutkan oleh Imam Haddad, di antara kita dengan Allah itulah berbisik-bisik kita dengan Allah ketika mina kita sembahyang lah. Waktu-waktu lain tak dan, waktu tolong lain soalannya mana amal ibadat ni tak sepenuhnya lah. Waktu sembahyang ya. Ya, nak bisik-bisik dengan Tuhan, baca ayat, baca qiyam, sembahyang, tawaduk kita dengan Tuhan. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang adalah salah satu dosa besar yang disebutkan dalam kitab Imam Al-Ajuri. Tuan-tuan, Imam Az-Zahabi. Dosa yang besar ni tinggal sembahyang. Bila orang tinggal sembahyang, maka dia tidak ada amanah. Satu, akan keluar, automatik dia akan keluar sendiri. Baik mana pun tuan-tuan, pemurah banyak mana pun, kalau kata tak sembahyang, apa akan keluar? Dia akan tidak ada amanah. Yang kedua, cakap suka bohong. Sembang ni suruh kira lah penipu besar. Bohong hak ni, bohong anu. Sebab apa? Sebab asas dalam kehidupan tak ada dalam diri dia. As-salatu imanuddin. Nah, sembahyang ni tiang agama. Sembahyang ni buat mudah, tak kisah. Di antara sebut oleh para ulama tuan-tuan, orang yang akan diazab oleh Allah Ta'ala yang disebutkan wailul lil musallin, celaka juga bagi orang yang bersembahyang. Maka bila sebut dalam Al-Quran wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang, ataupun wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang bersembahyang itu adalah orang yang mentakhirkan sembahyang, bukan orang tinggal sembahyang. Neraka wil lah bagi orang yang mengakhir-akhirkan sembahyang. Sembahyang asyak tukar 7 suku. No. Tengok, nak maghrib dah, kalut lari sembahyang. Takbir Allah Akbar, tengok azan maghrib. Alhamdulillah, dapat juga kan ni asyak. Boleh mentakhirkan lagi tuan-tuan. 8.40 nak masuk isyak, 8.30, 8.35 baru sembahyang maghrib. Subuh ni suruh kira gajah lah, no? Jaga-jaga gajah, jaga-jaga tengok. Tak ada hal lain tuan-tuan kan dalam hidup kita. Tuan-tuan, tak rasa malu ke ya Allah, no? Tak rasa malu ke tuan-tuan hari-hari manggil sayup, buka mata 7.30, buka mata 8.30. Tak rasa malu ke tuan-tuan dengan Allah Ta'ala? Sebab itulah Imam Haddad kata, kalau kamu hidup 70 tahun, kalau kita hidup 70 tahun, kalau nak dikira amal ibadat ni berapa tahun tuan-tuan? 70 ke 80, 60 ke 40, 30 sekalipun, contohnya dihitungkan amal ibadat ni 10 tahun saja. Kira-kira umur 70 tahun hidup, ibadat ni 10 tahun, hak 70, 60 pituk tahun mana? Tu kalau nak kira hisap ni tuan-tuan, dah hak 10 tahun pula, nak cari hak khusyuk pula, perinci pun tak ada. Ini dia tuan-tuan. Jadi tidaklah menjadi satu kebanggaan bagi kita tuan-tuan, kita boleh amal ibadat ni kita buatlah dengan sempurna. Hitung elok-elok tuan-tuan, no? Amal ibadat. Sembahyang jangan tinggal, dosa besar. Kan ada 15 orang yang meninggalkan sembahyang. Bila orang yang tak bersembahyang, maka pastinya dia tidak ada amanah dengan Allah.
Baik sekatara mana pun, kalau tak sembahyang dia tidak ada amanah, tuan-tuan. Dan murad dengan taat yang batin, dan yang dikehendaki dengan taat yang bangsa di dalam. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Tapi nak kena ada usaha, kena ada buat sikit, kena ada kita nak buat apa sikit amalan bagi dia boleh dapat. Dan murad maknanya dikehendaki dengan taat yang batin itu, iaitu segala sifat kepujian seperti ikhlas dan merendah diri. Makna dia sifat tawaduk. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang semulia-mulia yang ada sifat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah semulia sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Nabi jumpa dengan budak-budak pun, tuan-tuan, Nabi kasih belas kasihan. Sama ada jumpa dengan orang yang muda ataupun orang yang tua, tuan-tuan. Ini sifat Rasulullah SAW. Kalau sebut dalam hadis, sifat Nabi ni sentiasa senyum. Jumpa siapa pun, budak kecil ke budak besar, Nabi kalau jumpa budak kecil, tuan-tuan, anak yatim dia akan pegang kepala. Ini sunnah Nabi. Kalau kita jumpa budak kecil, pegang, sapu kepala dia. Tambah bulan puasa ni budak-budak ramai jenuh marah pula, dia ingat. Dia marah pula dah, jenuh lah nak sapu kepala. Dia lagi naik kepala dah. Budak-budak kan tak tahu. Ya, tuan-tuan. Jadi ini sifat Rasulullah SAW. Maka Imam Abdul Haddad menyatakan, beginilah sifat kami, yakni anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Mereka ini bersifat sentiasa senyum. Tuan-tuan tengoklah anak-anak cucu Rasulullah SAW ni, kita kata yang alim ulama lah, mereka ni sifat mereka sentiasa senyum, tuan-tuan. Senyum saja. Nak senyum ni kan senang, tuan-tuan. Senyum ni ialah sedekah, kan dalam hadis sebut. Senyum absyus salam, kan dalam hadis sebut absyus salam ala man arafta atau ala man la a'raf, tuan-tuan. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tak kenal. Ini yang berat, tuan-tuan. Orang hak kenal kita boleh mesra, kan? Orang kenal tu mesra lah. Kalau orang tak kenal ni kurang mesra, betul tak? Yalah, siapa pun berasa macam tu. Kalau orang memang kita tengok tak kenal, kita pun ya senyum-senyum, "Mai mana ni? Duduk mana?" Kalau hak kita, "Mai mana?" Kalau kita hak kenal, tuan-tuan, absyus salam ala man arafta atau ala man la a'raf. Kalau kita kenal, kita ni mesra eloklah. Tapi Nabi ni, tuan-tuan, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni dia kenal tak kenal dia senyum sama, tuan-tuan. Itu sifat Rasulullah SAW. Maka turunlah sifat itu kepada anak cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ikhlas dan merendah diri dan nasihat, ad-dinun nasihah, dan zuhud dan sabar. Ya alladzina amanu sabiru wasabiru, dan hilim, lemah lembut, dan tawakal, berserah kepada Tuhan, dan sebagainya yang tertakluk di dalam sifat-sifat yang mahmudah. Jadi ringkasannya disebutkan dalam sini, kalau kita nak dapat sifat-sifat yang mahmudah, yang baik, yang terpuji, hendaklah kita buang dulu sifat yang terkeji. Nak buang macam mana, tuan-tuan? Sifat hasad, takabur, sum'ah, riak ni semua ni nak buang macam mana, tuan-tuan? Kita kenalah banyak fadhkuruni udhkurkum. Ingat ke Tuhan, Tuhan ingat ke kita. Makna dia yang pertama sekali, kena banyak apa? Baca Quran. Baca Quran. Ini ubat, tak boleh nak abang ubat apa dah. Ubat karat ni bukan nak ambil beri tembaga, nak belah dada. Nabi Isra' Mi'raj tak apa, tuan-tuan, ni belah dada. Nabi Isra' Mi'raj belah dada sebelum Nabi Isra' wal Mi'raj, tuan-tuan, belah dada 4 kali sebelum Isra' Mi'raj. Ketika kelahiran, ketika mana umur Nabi berapa tahun, tuan-tuan? Main dengan apa? Main dengan susuannya. Anak Halimatus Sa'diyah. Satu. Kan sebut, tuan-tuan, Nabi dibelah dada ketika mana umurnya masih kecil. Dia belah dada baina dhuhri ila baina dhuhri ila nahrihi. Dalam hadis sebut belah daripada lubang tengkok ni sampai ke dada. Belah dada Rasulullah SAW. Ambil hati ni bedah jantung. Ketika tu umur berapa tahun, tuan-tuan? Nabi duduk terlentang tidur. Siapa ambil? Jibril dengan Mikail mai. Ambil Rasulullah duduk main elok ni, duduk lari umur dia dalam 5-6 tahun, duduk lari Jibril mai. Ambil
lintangkan Rasulullah, belah dada. Buat keluar hati dia, hati ni jantung. Buat keluar jantung, belah jantung pula. Belah tu hati, buang apa? Buang daripada gangguan syaitan. Itu dia tuan-tuan. Maknanya Nabi dah dibuang daripada waswasus syayatin. Dibuang, dibasuh dengan air Zam-Zam. Ditutup balik bubuh hati tadi dalam dada Nabi, ditutup balik, disapu dengan tangan. Sebab itulah Imam Ibnu Anas radhiyallahu taala an, aku pernah melihat dada Rasulullah SAW masih lagi ada kesan jahitan. Kesan jahit daripada Jibril alaihissalam. Tak payah pakai buat bis tuan-tuan. Buat bis tak pakai, belah dengan tangan. Subhanallah. Kali pertama. Kali kedua, ketika mana? Ketika mana Nabi umur kepada umurnya remaja, umur baligh. Kali ketiga, umur ketika mana? Umur 40 tahun, nak terima apa? Nak terima wahyu. Kali ketiga, nak terima Al-Quran. Kali keempat, ketika Nabi nak di Isra' wal Mi'raj. Nabi boleh belah dada tuan-tuan. Dan hanya yang mendapat membelah dada ini hanyalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tak dapat keistimewaan yang macam ni tuan-tuan. No. Nabi-nabi yang terdahulu tidak dapat belah dada, buang benda buang daripada sifat-sifat, tak ada, hanya kepada Rasulullah SAW. Itulah kepada Rasulullah. Belah dada boleh buang. Kita siapa nak belah dada kita? Nak buang macam mana tuan-tuan? Itulah amalan zikir, baca Quran. Dan murad dan dikendaki dengan maksiat yang zahir. Maksiat yang zahir itu iaitu seperti zina, na'udzubillah, dosa besar berzina. Berzina ni bukan dekat melakukan zina, tengok bunda berzina tuan-tuan. Na'udzubillah, zaman kita ni banyak berzina. No? Banyak orang laku zina. Sebab apa? Sebab maksiat banyak. Sebab banyak perkara-perkara maksiat, banyak berlakunya zina. Tak diindahkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan. Bila kita perhati, kaji balik tuan-tuan, kembali kepada hukum Allah Ta'ala, benda-benda sini akan dijauhkan oleh Allah. Percaya dan yakinlah tuan-tuan, adanya hukum Allah Ta'ala, benda-benda ni dia sendiri dia hilang. Zina, mencuri, minum arak, dan membunuh orang sebagainya. Bunuh orang pun dah banyak hari-hari tuan-tuan. Tak bayar hutang alung, dia ligan, dia katok kepala. Buat macam-macam. Nak report mana pun tak tahu. Ya, ini sebagai sekarang hidup susah tuan-tuan. Sebab meninggalkan hukum Allah Ta'ala, tak ambil kisah. Jadi macam inilah maksiat banyak. Dan dikendaki dengan maksiat yang batin itu. Apakah penyakit batin yang ada dalam diri kita? Sifat yang tercela, sepertinya riya dan ujub dan takabur dan hasad dan hubbud dunia, kasih kepada dunia, dan barang sebagainya yang tertakluk di dalam sifat maksiat, cinta kepada dunia tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, Imam Abdullah Haddad kata, kalau kita ni nak dekat dengan Tuhan, maksud kata kita ni nak buat amal ibadat sempurna, zikir kita, baca Quran, nangis kita dengan Tuhan, kita cuba dengan diri kita ni, cuba jauh sikit daripada dunia, cuba kurang kasih dengan dunia. Kalau tu guru kita kata, kalau kita ada rumah, jangan kita kasih dengan rumah kita, no? Tengok rumah, rumah ni macam-macam nak buh, no? Kalau kita pergi rumah orang Arab tuan-tuan, rumah tu guru lah, tak ada apa langsung, no? Kalau kita rumah Habib Umar ni tuan-tuan, tak ada apa, rumah besar lah, rumah tanah batu. Kok nak ada sofa macam kita kan, tak ada sofa apa, tikar dulu lah, duduk sila. No? Kita nak kata tu guru dia kena buat macam tu, tak tuan-tuan, ni nak buat sifat mereka ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sofa pun tak ada, dengan meja makan pun tak ada. Orang Arab tuan-tuan, kalau di sebelah Hadramut tuan-tuan, yang duduk tengoklah, rumah depa tak ada meja makan, semua makan bersila lah. Buh saprah letak dalam kepingan gitulah. Jaranglah tuan-tuan nampak orang sana pakai meja. Hak ada meja tu tak apa, tak kisah tuan-tuan. Nak abang di sana, bila ulama sana buat benda baik, rakyat pun dia bagi elok, masyarakat dia bagi jadi elok. Mana buat benda-benda hak elok tuan-tuan. Makan duduk bawah sila, tak makan dengan jamja, nak irih lagi. Tuan-tuan, kalau makan majlis besar-besar,
Kalau kita pergi majlis besar-besar tuan-tuan, pasti dia bagi kain putih duduk atas meja. Dia bagi camca tajam dengan pisau. Dia bagi kain putih. Tuan-tuan nak makan macam mana? Nak basuh tangan tak ada. Majlis besar, duduk dalam hotel, dia bagi kain. Kita pun tengok mana nak makan daging ni siap lagi ni. Buat tengok. Tuan nak makan macam mana? Tak tahu, kita tengok orang lu. No? Tuan-tuan boleh makan, tuan-tuan ambil lah kain putih ikat kat pinggang. Kita pun tengok lah orang Isman nak buat ni, Allah malu ni. Tak. Makan lah. Ambil camca tajam, cikam, irih. Ngap. Irih ngap. Allah, susah lah makan macam ni. Ustaz Zuhaid tak payahlah. Ambil ayak, ambil gelas, tuang air sejuk, pejam tangan tu, makan. Habis cerita. Orang nak tengok-tengok, pergilah ke orang. Siapa bagi kita? Tak? Payah tuan-tuan. Cucuk, irih, makan. Cucuk, irih, makan. Kena daging tu lihat. Tu dia, duk unah aku tu. Tengok tuan-tuan. Susah makan ni macam ni tuan-tuan. Kita tak kerti makan. Kan nak payah. Celup ayak sejuk mana tak kira ayak punya ayak ais julah. Kita tuang lu pinggan lah, celup makan. Orang tengok kita. Tengok apalah tuan-tuan. Apa kisahnya? Dia tuan-tuan. Kalau kita makan nasi tuan-tuan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata menjilat-jilat jari. Kita makan nasi, Nabi jilat. Jilat jari. Bukan wajah menjilat macam tu. No, dijilat macam tu. Tengok orang makan nasi dihisap semua orang ceri. Tak mau masuk ke semua. Hak tu bukan dia sunnah. Hak tu mereka sendiri tak boleh tuan-tuan. Nemut jari ni 1, 2, 3, 4, 5. Buat macam tu. Ini kadang makan nasi kenduri tangan musrompiang pegang gulai tu dia tengah musrompiang luruh nasi dalam gulai. Tak ada adab tuan-tuan. No? Jadi kita makan tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita telah melakukan sunnah Rasulullah SAW dalam hidup kita, maka kita akan berjaya. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, amalan aku adalah setiap hari akan makan garam. Jari ni tuan-tuan, makan garam. Makan garam untuk kesihatan diri. Jadi bila kita makan, sempurnalah makan kita. Tangan kita tuan-tuan, kalau nasi yang jatuh tuan-tuan, sebab itulah makan kena ada saprah. Bila nasi jatuh, ambil makan. Karena itu adalah berkat. Orang tua pun kata kan tuan-tuan, bapak tuan-tuan lu, nasi jatuh ambil, itu berkat tu, ambil makan. Lepas itu pula tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala makan dalam pinggan, dalam-dalam. Bila habis makan tuan-tuan, Rasulullah SAW ambil ayak, tuang dalam-dalam, lepas itu sapu dengan jari. Lepas itu apa? Minum. Buat macam tengok. Di Mah Kenduri orang nak kata apa? No? Tuan-tuan buat macam itulah. Macam tu, sama-sama ambil ayak minum. Itu Rasulullah SAW. Bukan jilat macam budak dalam tu, tak kenal lah, no? Rasulullah makan macam tu tuan-tuan. Itu riwayat Sayyidina Anas dalam Sunan At-Tirmizi. Benda-benda macam ni yang kita nak buat payah tuan-tuan. Sebab tu dia kata sunnah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat akhir zaman ini memegang sunnah aku seperti mana pegangnya bara api. Nak pegang payah. Betul tak tuan-tuan? Betul. Nak makan nasi tuan-tuan, kita makan nasi kenduri lah. Makan nasi kenduri habis makan nasi, tuang ayak. Ayak apa? Ayak sirap. Dia angkat dalam minum. Malu nak buat. Asal perasaan malu tuan-tuan. Tapi inilah sunnah Nabi. Allah tuan-tuan. Inilah sunnah-sunnah an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tuan-tuan kalau dia makan di rumah, Nabi tak pernah makan dalam pinggan, makan dalam-dalam. Ajak anak-anaknya makan dalam-dalam. Kita aku nak makan dalam-dalam, tak keluar tablik tak kerti orang tablik dia makan dalam-dalam kan tuan-tuan kan. Nak makan dalam-dalam ni berlengah Besok kita buat kenduri tuan-tuan buat kenduri. Bila buat kenduri tu budak-budak tahfiz ni bagi makan dalam lah. Hak lain pun bagi saya ustaz geli nak makan. Geli apa? Geli tengok kau ni ramai. Nak geli apa? Sunnah Nabi tuan-tuan. Kita nak ajak bagi makan lentela pun geli. Awak nak lain tak geli ke? Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan orang Arab lah. Dialah di Mekah pun kita makan tak mana pun. Dia bubuh dalam tuan dia pakat makan tarik. Dia tarik tu dia seronok tuan-tuan. Walaupun kita kata nasi yang sederhana pun, tapi makan secara sunnah ni tarik sikit makan, tarik makan kan. Yang belen tu hang dah berhabis. Macam tu. Sebab apa? Sebab bila kita makan dalam-dalam dia ada kasih sayang dan belas kasihan.
tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada saya dan tuan-tuan untuk kita buatlah amal ibadat kesempurnaan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita tuan-tuan dengan sifat-sifat yang terkeji ini, kerana inilah sifat-sifat yang menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengannya kerja kita, baca Quran kena ada, amalan zikir pun kena ada. Al-babul awwalu fi bayanil aqidati. Bab yang pertama pada menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini dalam ilmu tauhid. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin. Allahumma arhamna wa'fu 'anna waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Betulkan saf. الذي يوسوس ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام اللهم صل كما صليت على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر والسلام على رسول الله محمد والرسول أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهل والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأخذك الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا واعفنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وبركة في الحياة الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا قلوبنا محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.